Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi'an. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dan dapat sama-sama pada malam ni. Ni sampai lambat. Saya pun tak tahulah mai tang Masjid Syarifah pertama, Syarifah Fatimah ni satu je. Keluar awal dia lah. Saya ni sebenarnya daripada Kuala Lumpur. Pagi tadi ada tanya ustaz. Bergerak tadi pukul 11 pagi tadi. Nak mai kat tuan-tuan ni cerita dah. Pukul 11 tadi fikir bulan naik kapal terbang. Fikir naik kapal terbang, flight ada pukul 4 sampai ni pukul 5. Lepas tu saya cuma ubah fikiran sebab duk kira naik kalau naik kereta daripada pukul sana pukul 11, 12, 1, pukul 2, pukul 3 sampai dekat. Lepas tu saya cuma tambah lagi 2 jam sampai sini. Jadi 5 jam. 5 jam lebih kurang lah kalau nak sampai tuan-tuan ni. Subhanallah, tak elok dari pukul 5.30 tolak daripada Bandar Baru. Masuk tol aja tuan-tuan dah start sakut. Rupanya esok Wesak orang masuk Pulau Pinang. Sakut punya lama kata highway di 3 jam. 3 jam sana, 3 jam ini 6 jam. Alhamdulillah ala kulli hal dapat juga jumpa tuan-tuan. Subhanallah, malulah pukul 8 lebih baru sampai. Namun kita nak tengok perbincangan kitab kita, kitab Umat Bertanya Rasul Menjawab ni, himpunan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh mengambil manfaat. Kita hari ini masuk hadis yang ke-14 ataupun soalan yang ke-14. Muslim dengan tajuk jika aku mengerjakan solat yang wajib, mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, apakah aku akan masuk syurga? Itu soalannya. An Jabir qal, muka surat 57. An Jabir qal atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal qal faqal ya Rasulullah ara'aita idza sallaita al-maktubat wa haramtul haram wa ahlaltul halal adkhul jannah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah sallallahu alaihi Muhammad lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu
apabila aku mengerjakan solat wajib, mengharamkan sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal, apakah aku akan masuk syurga? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab penjelasan tentang iman dan pegangan yang memasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laki-laki yang bertanya dekat Nabi SAW ni, nama dia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuda'i radhiyallahu anhu. Dia ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang rajin ikut Nabi dalam peperangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bermula daripada perang Badar, dia di kalangan sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Di kalangan 313 itu dipanggil Ahlul Badar. Dan subhanallah, dia syahid dalam perang Uhud. Jadi signifikan dengan soalan ni yang dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapat kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kalau aku ni solatan maktubat saja, sembahyang yang wajib saja. Kemudian wahalatul halal, apa yang Allah halalkan kepada aku halalkan. Apa yang haramtul haram, apa yang diharamkan kepada aku haramkan. Adkhul jannah, boleh tak aku masuk syurga? Nabi SAW kata, na'am, ya, masuk syurga. Dalam hadis ni seolah menggambarkan, dia tak tambah dah apa-apa yang lain. Sebab ada hadis yang lain yang cerita dengan lebih jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Antaranya hadis yang lebih kurang sama, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad, seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku kerjakan aku akan masuk syurga. Nabi kata, ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tuqimus salatal maktubat wa tuaddiz zakah al-marfudah wa tasuma Ramadan. Engkau ibadat kepada Allah Azza wa Ta'ala, mempersekutukan dengan sesuatu, mengerjakan solat fardu, bayar zakat yang wajib dan berpuasa Ramadan. Takat tu aja boleh masuk syurga dah. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza sallaitu as-salatal maktubat wasumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'ah adkhul jannah? Faqala na'am. Faqal wallahi la azidu ala dhalika syai'ah. Kisah lebih kurang sama, situasi lebih kurang sama, diriwayatkan oleh seorang yang sama, orang yang sama, cuma subhanallah tuan-tuan, ada sedikit tambahan daripada sebutan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang kita baca tadi pun daripada Jabir radhiyallahu anhu juga. Cuma dalam hadis ini cerita, ada seorang laki-laki bertanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tak cerita siapa yang tanya. Lalu dia tanya dekat Nabi, ara'aita idza sallaita as-salatil maktubat? Wahai Rasulullah SAW, apa pendapat kamu kalau solaitu salawatil maktubat, kalau aku semayang fardu sahaja? Wasumtu Ramadan, yang ni ada tambah perkataan, aku berpuasa dalam bulan Ramadan. Semayang yang wajib, puasa yang wajib. Kemudian wa ahlaltul halal, aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang telah diharamkan. Walam azid ala dhalika syai'ah, dan aku tak tambah apa pun sikit lebih daripada tu. Takat mayang yang fardu, puasa yang fardu, apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan, dan aku tak tambah sikit pun lebih daripada tu. Maksud dia tak buat semayang. Semayang apa? Semayang sunat tak ada. Puasa yang wajib je, puasa 6 buat tak? Tak buat dah.
Pasal dia puasa bulan Ramadan saja, puasa wajib saja. Tapi apa yang Allah halalkan dia halal, apa yang Allah haramkan dia haram. Maka dia tanya dekat Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, dan dia kata apa? Adkhul jannah, apakah aku boleh masuk syurga Rasulullah? Walaupun walam azid ala zalika syai'a, aku tak tambah apa sikit pun lebih daripada tu. Maka kata Nabi SAW, ya, na'am, kamu masuk syurga. Kemudian dia kata, wallahi, demi Allah, la azidu ala zalika syai'a, aku tak tambah lebih sikit pun daripada tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka ulama bahas, jangan duk simply pakai hadis tu lagu tu je. Ustaz, tak usah duk sembang-sembang lah pasal semayang, duk buat apa, duduk puasa sunat 6, puasa Syawal ni. Ustaz tak dengarkan satu hadis Nabi SAW? Dia kata ke kita balik, kan, ada seorang tu pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, saya semayang fardu, saya puasa yang Ramadan saja. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haram, saya haramkan. Dia tanya dekat Nabi, dia boleh masuk syurga tak? Nabi kata, ya, masuk syurga. Sebab tu saya tak puasa dah, puasa sunat ni. Ni tak usah duk sembang lah Ustaz duk suruh ba'da isyak, saya duk start motor balik bro, tu pasal apa? Ustaz tak dengar ke hadis tu? Boleh, kemai lagi dah kemas kan. Tuan-tuan, perbahasan dia macam ni. Yang pertama, sahabat yang tanya ni nama dia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuza'i radhiyallahu anhu. Dia di kalangan orang disebut sebagai Ahlul Badar. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar, di kalangan sahabat. Kemudian ikut, bahkan dia syahid dalam perang Uhud. Kata ulama yang membahaskan hadis ni, sahabat ni keutamaan dia ialah perang. Dia tak dan nak buat benda-benda yang lain ni. Tersudut cerita lah yang sunat-sunat. Dia passion dia apa ni? Saya kalau perang, saya duduk depan sekali. Faham tak ni Ustaz? Mungkin bukan cerita sunat ni. Ustaz tak dan dah, Rasulullah tak dan dah kot nak semayang sunat, nak apa. Saya kira apa yang jadi, saya duduk depan sekali. Nak pertahan Nabi SAW, saya duduk depan sekali. Pergi perang, saya duduk depan sekali. Maksudnya keutamaan dia dalam mendekatkan diri dia kepada Allah ialah dalam bentuk jihad fi sabilillah. Faham ni? Kita perang pun dah. Faham tak ni Tuan-tuan? Nak berjihad, jihad pun dah. Habis tu mayang sunat pun tak umat. Sebab tu salli alaihi Muhammad, atau Allahumma salli alaihi Muhammad, pintu syurga ni banyak. Ada orang dia masuk syurga sebab puasa banyak. Satu pintu syurga nama Ar-Rayyan. Bila dibuka saja pintu syurga ni, lalu Allah panggil, aina saimun, mana orang puasa. Lalu bangkit semua orang-orang yang kaki puasa ni, yang rajin puasa sunat ni, masuk dalam pintu Ar-Rayyan ni. Kemudian ditutup pintu tu, dan siapa pun tak masuk dah lepas daripada tu. Itu pintu syurga untuk orang puasa. Ada pintu syurga untuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang sedekah. Ada pintu puasa untuk orang jihad. Ada pintu puasa untuk orang rajin semayang. Macam-macam pintu syurga kepada banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada dalam dunia ni. Sebab tu jangan duk pelekeh bila ada orang tak mampu buat macam mana kita buat. Kita tabung lalu boh RM50. Mungkin kita rasa macam RM50 tu sikit dekat kita. Kawan sebelah boh RM1. Dia kata apa kedekut, RM1 hanya bagi pun. Apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad, dia sikit. Padahal mungkin RM1 dia tu RM1 tu aja yang dia ada pun. Dan mungkin habis dah harta dia dengan RM1 ni masuk dalam tabung tu. Sedangkan kita walaupun bagi RM50, beribu-ribu lagi kita duk ada. Faham tak ni? Ada orang kata apa? Pantang jumpa, puasa 6 tak lagi? Puasa 6 tak lagi? Dah aku tak dan nak puasa 6 lagi. Apa lah? Tiap-tiap tahun pun lagu tu je elok habis. Nak habis Syawal, orang tanya, hang puasa tak ni?
Tinggal sikit ke Ustaz? Sikit berapa? 6 lagi. Tiap-tiap tahun tu je duk jawab dia. Padahalnya tuan-tuan sekalian, dia ni subhanallah Ustaz Muhammad, mungkin kerja dia banyak duk travel, banyak duk Ustaz Muhammad terpaksa untuk bergerak sana sini. Ni bahkan puasa wajib pun Allah bagi izin, rukhsah, keringanan untuk buka bila dia bermusafir, apatah lagi dalam keadaan dia puasa sunat. Mungkin jadi bahaya, mungkin apa sebagainya, keperluan dia untuk bergerak, dia driver taksi ke, dia driver lori ke, driver bus express ke. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin amalan dia rajin qiyamul lail, duduk dalam bas pukul 3-4 pagi, bawa jemaah apa semua, ambil wuduk siap-siap, bawa semua penumpang-penumpang, sambil-sambil duduk bawa tu maksudnya banyak zikrullah dia. Pukul 3-4 pagi angkat tangan doa, musafir doa dia makbul. Dia tak tahu silap sebab. Jadi masing-masing kelebihan dia masing-masing. Kita tak tahu. Sebab tu jangan duk pelekeh orang. Sahabat ni tuan-tuan, dia ni orang yang kuat jihad. Selalu keluar pergi berperang. Bila keluar pergi perang, kata ulama, mungkin apa yang dia nak, dia duk tengok ada orang duk rajin mayang sunat, dia tak dah nak buat. Ada orang banyak sedekah, dia mungkin tak ada harta nak sedekah, tapi dia cemburu nak buat. Cuma dia tanya kat Nabi yang boleh melegakan hati dia, Rasulullah, kalau saya semayang fardu saja macam mana? Kalau saya tumpu untuk semayang, untuk puasa dalam bulan Ramadan saja, saya apa yang Allah halal, saya halal belaka ya Rasulullah. Apa yang Allah haram, saya haram semua. Saya tak canggah satu pun. Adkhul jannah, boleh tak saya masuk syurga? Nabi kata na'am. Dia lega. Salih ala sayyidina Muhammad. Sebab keinginan dan nak masuk syurga tu melebihi daripada segalanya. Cuma dia cemburu tengok orang lain buat benda yang dia tak mampu nak buat. Nabi SAW nak buat. Yang kedua, tuan-tuan tengok tak dalam hadis ni, cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad, dia tanya dua benda. Yang pertama semayang, yang kedua Allahumma salli ala Muhammad, puasa. Dalam ni tak sebut pun tentang zakat. Dalam ni tak sebut pun tentang haji. Betul tak ni? Ya. Kalau patut-patut nak masuk syurga, 5 rukun Islam asas dia, tapak dia kena settle dulu baru boleh masuk syurga. Yang pertama apa? Nabi Muhammad mengucap 2 kalimah syahadah. Yalah, dia di kalangan sahabat yang beriman. Settle lah yang tu. Yang keduanya sallallahu alaihi wasallam semayang. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Tapi dia tak sebut pun zakat dengan haji dalam ni. Bahkan Nabi SAW kata apa? Ya, kamu akan masuk syurga. Adakah hadis ni cerita tentang tak wajibnya seorang tu keluar zakat? Ataupun tak wajibnya seorang itu pergi melaksanakan ibadah haji, sedangkan ibadah haji dan zakat duduk dalam rukun Islam yang 5? Kata ulama sallallahu alaihi Muhammad, dua keadaan. Yang pertama, mungkin ketika berlakunya perbincangan ini atau persoalan ini, zakat dan haji masih belum difardukan. Pertama. Yang keduanya ialah yang bertanya ini dia sendiri tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat ataupun melaksanakan ibadat haji. Tang semayang, hang tak kira miskin kaya, semua orang kena semayang. Tang puasa, tak kira hang miskin kaya, hang semua kena puasa. Tapi tang zakat dan haji, hanya orang-orang yang ada kemampuan sahaja yang kena buat. Faham tak zilan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain pernah ditanyakan juga oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Anas bin Malik SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis yang semakna dengan di atas dan menambah dalamnya, haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana, maka orang itu pun berkata, demi Allah Azza wa Jal yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkannya dan tidak akan menguranginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia benar, yakni jujur, sungguh dia akan masuk syurga. Yang dimaksudkan oleh orang Arab Badui tadi bahawa dia tidak menambah ibadat-ibadat sunat selain daripada solat yang wajib, zakat yang wajib, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Jadi bukan bermaksud tidak mengerjakan satu pun daripada syariat Islam dan kewajipan-kewajipan selain ibadah di atas. Hadis itu tidak menyebutkan sikap menjauhi hal-hal yang diharamkan, kerana
Penanya bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan-perbuatan yang melayakkan seorang pelakunya masuk ke syurga. Yang dia tanya tu benda paling asas seorang tu boleh masuk ke syurga. Yang dia tanya benda paling basic sekali seorang tu boleh masuk dalam syurga. Anda faham maksud dia? Saya Semat. Dia tu sudah kata apa? Ni dia tak tanya pun dia, adakah benda ni menolak kata tak payah sembahyang sunat? Tak. Yang dia tanya tu benda paling asas sekali. Yang berikutnya tuan-tuan kena ingat bahawa amalan para sahabat Nabi SAW tak sama macam kita. Nabi seolah nak bagi tahu dekat kita, kalau kita semayang fardu, dan semayang fardu itu sempurna, perfect, elok dah, tak ada sikit pun cacat celanya, dan diterima oleh Allah, maka layak dia untuk masuk syurga Allah, sempurna. Puasa dia sempurna, perfect, tak ada kurang walaupun sikit, layak dia masuk syurga. Tapi kita punya puasa lagu mana? Puasa boleh, tentu agak-agak puasa kita tu Allah terima ke tak? Nabi kata, kam min sa'imin man laysa min siyami ila al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga je. Dia ni ada orang pergi depan Allah ada puasa tapi pahala tak ada. Antara benda yang memadamkan pahala puasa, yang Nabi kata apa? Allah tak berhajat kepada lapar dia, Allah tak berhajat kepada dahaga dia. Allah tak berhajat dia tahan perut dia daripada makan, Allah tak berhajat dia tahan perut dia daripada minum. Allah tak berhajat. Siapa? Antara dia ialah orang yang tak jaga mulut, dia panggil qauluz zur. Cakap nista, cakap jahat, cakap bohong. Ni dia sebut tahun lepas puasa, tahun ni puasa, tahun lepas 30 hari puasa, tahun ni 30 hari puasa. Antara tahun lepas dengan tahun ni ada satu peristiwa besar yang berlaku dalam negara kita, nama dia pilihan raya. Ni bulan 4 puasa, bulan 11 pilihan raya. Bulan 4 tahun ni pula puasa balik. Sepanjang tempoh pilihan raya tu, mulut ni tuan-tuan berapa banyak dia mengatakan orang. Ni berapa ramai orang yang kena dengan umpatan dan fitnah kita. Agak-agak tahun lepas punya puasa Allah terima lah. Ni tahun ni pun tak habis lagi ni, hangat-hangat daripada yang duk hari tu pun duk ada lagi ni. Faham tak ni? Kata ke orang tu, kata ke orang ni, sibuk hai orang tu, sibuk hai orang ni. Allahumma salli semat tuan-tuan. Agak-agak puasa pergi lagu tu ya. Betul dah tahu puasa kita ada cacat, ada celah, ada kurang. Sebab tu kena tampung dengan puasa sunat. Ni puasa 6 ni buat dah. Ada orang dah habis dah puasa 6. Habis. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, raya kedua dengan sampai raya ke-6 ni memang tak boleh, raya kedua sampai raya ke-7 tu memang tak boleh buat apa waktu tu. Hari tu satu kampung semua puasa. Tu ya, satu kampung semua puasa. Raya ke-7 tu balik ketupat. Sebab besok tu sallallahu alaihi Muhammad nak raya puasa 6. Mak balik ketupat ingat lagi. Lepas tu kenuri lah, orang pekat mai ziarah lah, dia beradik mai lah, mai pada jojo, semua berlaku tu selepas puasa 6. Betul tak? Rupa-rupanya orang tua-tua dulu bukan buat saja-saja, mengaji ilmu. Imam Nawawi kata puasa 6 ni afdal dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah, puasa 6 ni afdal dia bermula pada raya kedua, dan afdalnya juga secara mualat bersambung. Itu afdal. Maka orang tua-tua dulu bukan takat cari nak puasa, tapi nak cari afdal dalam puasa. Kita cari puasa tak jumpa. Bangkit sok elok dah, mai puasa sampai pukul 10 tu dapat mesej, hang tak pi ke rumah terbuka. Pakai terbuka puasa kita lagu tu lah.
Sepanjang 30 hari Syawal ni semua terbuka kan. Masjid terbuka, pejabat terbuka, sekolah terbuka, kantin terbuka, tandas terbuka. Tali pinggang pun terbuka. Tak nak cari. Dia duk pakai modal meraihkan jemputan itu lebih afdal. Dia pakai modal tu kita. Aduh Allah. Lepas tu pula yang terbuka ni sampai habis Syawal pun terbuka lagi. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa. Maka usahalah untuk puasa sunat. Sama juga dengan yang fardu tadi ni, sembahyang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata sahabat Nabi SAW tadi ni, An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sallaitul maktubat. Semayang fardu. Semayang fardu ni sehari 5 waktu. Kalau nak buat bagi sempurna. Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu, kata Nabi SAW. Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, insya-Allah akan jaga kamu. Ulama mufassir sebut, maksud jaga Allah ni ialah dia melakukan amalan fardu dengan bersungguh-sungguh tanpa sambil lewat. Itu dia panggil jaga Allah. Maka Allah akan jaga dia. Macam mana keadaan dia, tuan-tuan? Keadaan dia, kalau nak semayang buat yang paling baik dengan semayang kita. Semayang zuhur 1.20 masuk zuhur contoh. Kita semayang pukul 4 pun semayang zuhur juga. Semayang pukul 4.30 lagi tak masuk asar, semayang zuhur juga. Bahkan semayang pukul 5 qadaan pun semayang zuhur juga. Tapi orang yang jaga Allah ni, dia semayang zuhur masuk saja waktu, semayang 2 rakaat, terus saja semayang zuhur. Ini orang yang jaga semayang. Cuba kita buat tengok. Tiap kali nak semayang fardu, ambil wuduk bagi elok, pakai pakaian bagi elok. Tak kiralah kita semayang di rumah ke, semayang di masjid ke, semayang pilah tang mana, macam mana kita beriah elok nak pergi masjid untuk semayang, cuba beriah elok juga waktu kita nak semayang seorang-seorang kat rumah. Ni main masjid bukan main ikut ikat serban ni. Semayang kat rumah tuan-tuan kadang ketayak pun tak lekat. Bukan ketayak, baju pun tak pakai. Gulung kain sampai tahun ni. Asal tutup aurat ni kata. Kata tuan. Kalau pakai baju pun pagoda dah. Huruf pa pun jatuh dah, tinggal goda. Berlubang macam kena tembak dengan Israel. Tuan. Tuh Allahu Akbar. Zikir tak ada dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada macam doa, tak ada dah. Sama bagi salam toing keluar je. Pasal apa? Pasal semayang di rumah. Awak di rumah tu haling, kat di masjid tu haling kot. Betul lah kot, itu saja kan. Pasal apa? Tak sama. Padahal kita menghadap Tuhan yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Tuhan yang sama, kita mengharapkan redha daripada Allah. Di masjid pun sama, di rumah pun sama. Tapi pasal apa beza? Pasal kita takut satu benda aja. Kita takut, kita mengharapkan pandangan orang atas apa yang kita buat. Betul tak betul ni? Pasal apa pakai elok masjid? Awak tak pakai baju macam mana kita mayang kat rumah tu pergi mayang kat masjid? Pasal apa? Sagi orang kata apa pula kat aku. Dia duduk sibuk orang kata apa kat dia. Tu maksudnya kita perelok pakaian tu atas duk kira orang kata apa kita. Kita tak kira apa Allah nak kata kita. Faham tak faham ni? Tapi itulah kita. Cuba buat nombor 1. Bila nak semayang, kita perelok semayang kita seelok-eloknya, dalam khusyuknya, dalam tawaduknya, dalam ikhlasnya. Lagi cuba nak cari khusyuk sungguh. Macam mana nak cari khusyuk ni? Faham antaranya, faham apa khusyuk ni? Ada 2, satu khusyuk anggota, satu khusyuk hati. Khusyuk anggota, salih alaihi Muhammad, bila kita semayang tetap diri, tetap tangan, tetap mata, tak tengok atas, kiri, kanan, bawah. Salih alaihi Muhammad. Tengok tempat sujud.
berdiri dengan tegak elok, taklah bergedik-gedik. Ada orang semayang tepi siang itu dia. Kat mana tu tempat tu? Duduk semayang tepi siang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita duduk sebelah dia. Punya kepala. Sepa pula kawan ni. Halu, bukan kita pun tak khusyuk, memang tak khusyuk dah pun. Mati dia. Subhanallah. Eloklah semayang. Ada sekali semayang saya tu kan. Oh, ikut imam dah waladdallin amin. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makmum. Pederah macam imam pun. Kita ya Allah SWT macam-macam pesen orang semayang begitu. Khusyuk ya. Khusyuk hati, khusyuk anggota. Perelok semayang elok. Ikhlas jaga dalam semayang. Semayang bukan pasal siapa-siapa. Semayang kerana Allah. Sayyidina Ali Muhammad. Bukan pasal nak tunjuk kat siapa-siapa. Nah ni. Orang tadi passion semayang pun buat live TikTok kan. Dia pacak TikTok. So semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nak setting sana. Setting TikTok dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 240 tengok. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik sikit. Masya-Allah. Ambu sedapnya imam baca, ya Allah, masya-Allah, ini suara daripada syurga. Ar-Rahman lagi pun. Macam-macam. Ikhlas. Salih Muhammad khusyuk, ikhlas, tawaddu'. Dalam semayang tu, tawaddu'kan diri. Salih Muhammad. Dalam nak sampai tahap ni tuan-tuan sekalian, antara yang nak kena jaga ialah adab ketika kita solat. Antara adab bila kita solat nak meraih yang namanya afdal dalam solat tu tuan-tuan, yang pertamanya solat awal waktu. Mayang awal waktu. Selalu tunggu lambat-lambat. Dah ada lah perangai jenis tunggu lambat-lambat semayang ni. Daripada umur 7 tahun dulu sampai umur dah 50 dekat 70 dah. Faham ni? Suka tak faham. Waktu cicik tu pi mayang sa'ah, pi mayang sa'ah. Mak kita duk suruh. Duk sa'ah. Lah ni bini dia suruh pula, abang pi mayang sa'ah. Sumpah. Kita mayang pukul 1.20 pun 4 rakaat, kita mayang pukul 4 pun 4 rakaat. Kalau mayang awal tiba 4 rakaat, semayang di hujung waktu tinggal 2, tahan kira lah sikit. Dia hang pasal apa? Hang mayang hujung-hujung pasal kurang sikit. Tak apa, dah sama lah. Dia pasal apa suka cari hujung-hujung? Kita pun kadang-kadang pelik kan dengan perangai kita ni. Betul tak saya duk kata? Kita faham ke tak faham ni? Cerita perangai kita sendiri lah. Sebab tu kadang-kadang pergi masjid lagi bagus. Pergi masjid ni macam-macam dapat. Mayang awal waktu. Kadang-kadang orang lantik DJK lagi bagus. Mana ni? Di pantang mesyuarat agung berlari, tak main. Mana? Saya semua main. Siapa tak main je mesyuarat agung, tak mau orang lantik aku. Kadang-kadang main mesyuarat agung bunyi belakang tiang. Bunyi tiang kita pergi nampak. Tiba-tiba saya cadangkan Tuan Haji Ismail. Mana Tuan Ismail? Duduk belakang tiang. Aku tak mau. Tak payah pergi balik. Saya sokong Ismail. Balik tak puas hati aku. Tak mau lah, aku tak larat dah. Dia tak tahu Allah yang lantik dia jadi AJK masjid tu pasal nak suruh dia duduk dalam masjid. Kalau tak main, orang kata apa pula? Kalau tak ada dalam program saya, orang kata apa pula? Kalau dia tak ada lah tu, dia tak main dalam masjid. Rupanya Allah nak bagi dia lekat dalam masjid tu, nak bagi dia jadi dia baik tu, Allah yang pilih dia untuk jadi AJK masjid. Syukurlah. Terfaham tak ni? Ini tuan-tuan, Saudara Muhammad. Ini main masjid ni macam-macam mudah kita lepas. Nombor 1, mayang awal waktu. Yang kedua, mayang jemaah. Mayang jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sampai ada di kalangan mazhab yang mewajibkan berjemaah di masjid.
tak sah semayang di rumah apabila dengar azan dilaungkan. Ada mazhab macam tu. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Orang buta pi kat Nabi SAW. Rasulullah, saya buta dan saya hanya boleh pergi masjid bila ada orang pimpin saya pergi masjid. Kalau tak ada orang pimpin masjid, saya tak boleh pergi. Boleh tak saya semayang kat rumah? Mula-mula Nabi kata, ya boleh. Kemudian Nabi SAW tanya balik, Ustaz, kamu dengar ada azan? Dia kata, dengar Rasulullah. Penuhi dia, suruh pergi juga. Bahkan pernah Nabi SAW sekali nak imam satu semayang, tiba-tiba Nabi tengok jemaah kurang. Nabi kata, mau saja hari ni aku suruh orang lain untuk jadi imam, dan aku nak pergi suruh hampa semua pergi himpun kayu, aku nak pergi bakar rumah-rumah orang yang tak main jemaah. Kalau tak kerana orang perempuan, anak-anak kecil ada kat rumah tu, aku bakarlah rumah mereka tu. Marah sungguh Nabi SAW pada orang yang tak pergi main jemaah kat masjid. Faham tak ni? Main jemaah. Yang berikutnya, bila kita main jemaah tu dah sekalian, duduk di saf paling hadapan. Duduk saf paling hadapan. Nabi kata apa? Kalaulah umat aku tahu betapa besarnya kelebihan duduk di saf paling hadapan dan kelebihan melaungkan azan, nescaya terpaksa cabut undi. Panggil SPR mai. Cabut undi. Hari ni siapa berebut aku nak jadi muazzin, berebut aku nak usul. Semua nak duduk saf depan ni. Penuh dah saf depan ni, berebut. Kita kalau ada kosong kat depan, kita tolak kawan kita. Silalah pi. Kawan kita, hang lah pi. Hang lah pi. Hang lah pi peletum dah siapa pun tak pi. Nah abang kata apa? Hang lah pi depan. Pahala aku banyak dah. Hang tu dosa banyak, ambil depan gitu. Tak, jangan duk berasa macam soleh sangat kalau kita pi langkah duk sah paling depan bila ada kosong kat depan. Kita kalau ada sah depan kosong, kita duk berasa macam kalau aku pi depan tu lagi nak macam aku ni soleh sangat, bagus sangat. Tak, yang kita langkah pi depan tu pasal kita banyak dosa. Ingat tu. Sebab dosa paling depan tu lagi banyak pahala, lagi afdal. Bahkan Nabi SAW kata apa? Siapa yang memenuhi ataupun menutup lompong. Lompong ke lompang? Lompang tu yang kuih dia makan tu, saya ingat. Boleh nyok sikit kat atas. Lompang ke lompong tu lah, ada kosong tu. Allah dan para malaikat akan berselawat pada dia. Maksudnya Allah melimpahkan rahmat, malaikat doa kat dia. Orang yang pi isi ruang-ruang kosong-kosong, pi berebut duduk kat depan. Faham tak ni? Saya semua lepas ni berebut. Pi cari penuh sah depan, penuhkan sah kedua. Penuh sah kedua, sah ketiga. Ini pi parking sah belakang siap-siap. Ni ambil ujung cantik, ujung dia duduk rapat orang tu tak berganjak dah. Lepas tu lagi kawan main Masuk. Allah, waktu tarawih tu lagi best. Waktu tarawih tambah-tambah geng muslimat, semua parking kipas. Tadi kipas ada 30 30 orang. Tadi kipas 30 orang. Ni jaga beg. Bawa beg cantik tak kat depan. Lepas tu sekali bila sah depan penuh, nak berganjak tak boleh pasal beg tu. Akhirnya sekelompok tadi, sekelompok ni. Macam kita pasal ni lah, pasal bawa handphone. Bila bawa handphone, tak handphone dekat depan tu. Tu yang ni. Tak pula tak bagi muka menghadap kau tu. Muka cermin kau depan. Lepas tu bini telefon. Tak elok tu rokok, sayangku keluar. Dia kata, mampu dah bini ku telefon pasal apa ni. Aduh, subhanallah. Bukan takat dia tak kosong, kawan sebelah tu. Bini bagi dah. Pakai tak ada lah, tarik lepas ni. Tuan-tuan subhanallah semua. Dia tak handphone kat depan. Satgi, bila tiba-tiba sebelah tu ada kawan terkentut ke, ada kawan jadi kosong ke, elok kita angkat takbir, sama tu imam angkat takbir, tiba-tiba jadi kosong kat sebelah. Kita duduk semayang dah. Maka apa kita kena buat? Kita kena buat apa? Genjak perapat soft. Tapi ni nak perapat aku nak handphone kat depan. Kalau aku ganjak pergi ke depan segini, tinggal handphone kat sini. Dia tinggal handphone kat sini lagi, elok-elok bagi salam, tengok handphone tak ada lah.
Macam-macam dugaan kita sembahyang lagi lah. Betul tak betul saya kata ni? Itu baru pindah sebelah, tuan bayang tak kalau kena pindah pergi ke depan? Bila rapat, tiba-tiba tang kita kosong tang depannya. Ni nak kena pindah ke depan. Handphone duk tang ni. Tuan rasa-rasa tuan nak pergi tak? Faham ke tak faham aku tanya ni? Confirm tak pergi lah. Saya pun tak pergi juga. Dah tawakal tinggi sangat. Pindah pergi ke depan, habis dah mayang aku. Siapalah penerah handphone aku lagi. Ada ke tak ada, tak bagi tak khusyuk aku tu lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyaknya cabaran kita ni dalam keadaan kita nak dapat afdal dalam sembahyang. Tengok lah. Tak kira handphone bunyi lah. Macam-macam lah kita ni. Ada kawan parking aircon lah, ada parking kat kipas lah, aircon sejuk sangat, ada duduk belakang lah, macam-macam kena kita ni dalam bab sembahyang. Tapi menutup lompong soft itu keutamaan. Buatlah. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, pakaian. Pakaian ini kena jaga bila kita nak sembahyang. Pakai pakaian paling cantik nak menghadap Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kira lah mayang di rumah ke, mayang kat masjid ke, jaga pakaian kita, pakaian paling sempurna. Dan warna yang paling cantik, tak boleh nak challenge warna paling afdal tetap warna putih. Walaupun begitu, pakailah, pakai bagi elok-elok, pakai smart-smart. Kalau boleh pakai serban, pakai serban. Kalau pakai ketayak, pakai ketayak. Ni saya cuma boleh pakai jubah, niat beramal dengan sunnah. Kemudian bukan takat tu, jaga yang sunnah dalam sembahyang, sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Yang kata jaga Allah ni, jaga yang sunat. Apa yang sunat dia? Qabliyah, Ba'diyah, amalan-amalan dalam sunat dalam sembahyang tu. Saya Muhammad takbir, qiyam, sunat hay'ah, sunat ab'af. Ni sunat ab'af kalau tertinggal ganti dengan sujud sahwi. Walaupun sunat sujud sahwi itu sendiri sunat, tapi dia menyempurnakan. Dia tanah. Saya Muhammad jaga. Kadang-kadang kita ni takbir intiqalat kita tak jaga. Padahal bukan susah pun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pahala lah tu. Pahala lah. Pula tu buat dalam sembahyang, lagi besar pahala dia. Ni. Waktu turun tak angkat. Waktu bangun pun sami Allahu liman hamidah. Ni malasnya ya Allah. Qiyam bagi elok-elok. Susun benda-benda sunat dalam sembahyang tu, buat bagi sempurna. Ni baru orang jaga sembahyang. Pasal apa yang nak buat bagi sempurna elok tu? Pasal kita tahu sembahyang kita tak sempurna pun tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia tanya tentang salli ala Muhammad, puasa dalam bulan Ramadan. Dia tak kata puasa-puasa sunat yang lain, puasa Ramadan saja. Pasal apa? Pasal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nabi SAW sebut bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam berdiri di atas 5 perkara: persaksian tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, melaksanakan ibadat haji, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Cumanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, macam kita sebut tadilah, puasa kita tak sempurna, maka tampung-tampunglah dengan puasa-puasa sunat. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sebut menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ulama mentafsirkan menghalalkan yang halal dengan meyakini kehalalan dia, dan mengharamkan yang haram dengan meyakini keharamannya dan menjauhkannya. Ini sudah cukup meskipun tidak melakukannya, kerana meyakini keharaman apa yang Allah halalkan atau meyakini halal apa yang Allah haramkan menyebabkan kekafiran. Ulama kata apa? Dua perkataan ni, apa yang Allah halalkan aku halalkan, apa yang Allah haramkan aku haramkan, merangkumi semua benda yang Allah perintah dalam ibadat dan syariat. Semua ada. Faham tak ni?
Daging babi ada kat dalam tu tak? Ada. Tak boleh minum arak dalam tu tak? Ada. Tak boleh buat maksiat berzina dalam tu tak? Ada. Itu yang dah silap semua. Dan semua benda yang tak disebutkan secara satu-satu jadi dalam semua syariat terkandung dalam apa yang aku halalkan, apa yang dihalalkan maka aku halalkan, apa yang diharamkan maka aku haramkan. Dan jangan pula mengubah apa yang Allah halal tiba-tiba dia haramkan, dan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan tiba-tiba dia menghalalkan. Maka tuan-tuan, cukup dengan perbuatan ini, maka subhanallah saya selamat, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ambil pengajaran dalam fawaid daripada hadis ini tuan-tuan. Yang pertamanya, semangat para sahabat yang bertanya tentang ilmu yang mengajak seseorang itu masuk dalam syurga. Yang kedua, kewajipan seorang Muslim ialah bertanya kepada ulama tentang perkara agama yang dia tak tahu. Bertanya. Jangan duk buat pala tahu. Pala tahu ni ikut kepala dia nak buat. Dia tahu, dia tak tahu, ikut suka dia nak buat. Yang ketiga tuan-tuan, selayaknya bagi ahli ilmu dan para pendidik untuk memperhatikan keadaan orang yang belajar kepadanya sebelum menyampaikan ilmu kepadanya, sehingga dia dapat memberikan ilmu yang sanggup dia amalkan. Ni dia panggil kebijaksanaan orang yang ilmuwan. Bayangkan kalau orang tu yang macam dia tanya Nabi SAW, tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba dia tak mampu nak buat. Nabi kata apa? Oh tak boleh, hang kena mayang sunat bagi banyak sikit, tak boleh, hang kena sedekah banyak sikit. Akhirnya menyebabkan dia langsung tinggal apa pun dia tak boleh nak buat. Maka kebijaksanaan itu penting. Yang keempat, anjuran memberi kabar gembira dan memberikan kemudahan ketika menyampaikan ilmu. Yang kelima, bersederhana dalam melaksanakan kewajipan dan meninggalkan larangan dapat memasukkan ke dalam syurga. Yang keenam, amal soleh adalah penyebab seseorang itu masuk ke syurga. Yang ketujuh, prinsip asas untuk masuk syurga ialah mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, dan berbagai lagi kelebihan dan fawaid yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang sebaiknya untuk kita. InsyaAllah pertemuan kita akan datang hadis ke-15. Soalan yang ditanya kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ayyul muslimin khairun, orang Islam lagu manakah yang paling baik sekali? Itu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah disilap. Insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita saya sebab jadi manfaat sebaiknya. Dan saya ambil kesempatan ni untuk ucap selamat raya. Maaf zahir batin tuan-tuan. Kok ada salah apa-apa, duk beletak lebih kurang, apa-apa, duk cakap benda-benda kadang-kadang tuan-tuan tak sedap dengar apa sebagainya. Saya minta ampun, minta maaf lah. Dan mudah-mudahan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang daripada bulan Ramadan ini insya-Allah. Dan jadi itu aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.